Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung cerita pada malam ni dengan satu lagi topik yang panas. InsyaAllah malam ni kita nak cerita satu Omega 9 punya cerita ni. Sebab ramai orang yang selalu dengar cuma Omega berapa. Yang you selalu dengar saya cerita selalu Omega berapa? Omega 3, betul tak? Dan Omega 6 selalu kita dah dapat daripada makanan-makanan kita yang kadang-kadang daripada goreng kan, daripada fast food dan sebagainya. Ramai orang dah dapat Omega 6, dan kebanyakan kalau yang tak jaga diet atau tak jaga pemakanan yang betul, Omega 6 tu sampai dekat 15-20 kali ganda daripada Omega 3. Yang diperlukan ialah cuma paling tinggi 4 kali ganda maksimum kalau dibandingkan Omega 3. Jadi kita tak nak cerita malam ni banyak sangat tentang Omega 3, dah ramai orang faham dan tahu pun. Cuma Omega 9, ramai orang menganaktirikan Omega 9 sebab mentang-mentang dia bukan essential. Saya ulang dalam Omega 3, 6 dan 9, yang penting anda faham malam ni ialah Omega Omega 3 dan Omega 6 adalah essential. Essential maksudnya wajib ada dalam badan kita melalui makanan yang diambil daripada luar. Maksudnya body kita tak boleh buat dengan sendiri. You must take from somewhere outside, sama ada melalui makanan ataupun melalui suplemen. Faham tu? Sebab tu Omega 3, Omega 6 dan Omega 9 sekarang dia datang sekali. Bila kita ambil macam Sachainchi oil tu, dia memang dah bersekali macam tu. 43 lebih kurang berapa? 43% Omega 3, 36% Omega 6 dan 9% Omega 9. Jadi ada Omega 9 walaupun tak banyak. Kalau you selalu ambil makanan yang sihat, dah mencukupi. Jadi tak perlu you nak banyak-banyak buat tambahan suplemen untuk Omega 9. Namun malam ni saya boleh bagi, walaupun dianaktirikan, sebenarnya dia memainkan peranan yang juga cukup penting, ya, walaupun sedikit tapi body kita boleh keluarkan lagi. Jadi mau tak mau, kalau betul-betul you jaga pemakanan, sudah mencukupi. Namun kalau you rasa tak steady, tak sure, nanti saya bagi sumber-sumber makanan Omega 9 di mana you boleh tambah lagi supaya mencukupi. Sebab apa? Dia ada lebih kurang sampai 15 manfaatnya. Okey, boleh sama lawan dengan abang dia lah, yang Omega 3 tu dengan Omega 6 tu. Okey, baik, nombor 1, dia bagus untuk penyakit membantu untuk menjaga kesihatan jantung. Saya sekarang tak boleh kata boleh merawat ke apa, tak boleh. Itu dia panggil overclaim. Membantu untuk menghindar dan menjaga penyakit jantung, dia first class. Okey, nombor 2, dengan cara menjaga kolesterol dan sebagainya, dia juga menjaga masalah stroke. Jadi kita kalau nak menghindar daripada nak kena cepat stroke, kita ambil Omega 9. Faham tu? Lagi Alzheimer's, penyakit nyanyuk, penyakit orang tua. Lagi Alzheimer's dah cerita. Untuk vitamin kita yang boleh kita absorbkan, kita perlukan vitamin vitamin pula, fatty acid. Yang ni fatty acid ni, Omega 9 ni. Bahkan kekuatan kerja Omega 3 dan Omega 6 tu, bila datang dengan 9, dia macam menyempurnakan. Tuhan jadikan sesuatu set tu, dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Sama jugalah kalau vitamin C ke, vitamin A ke, vitamin D ke apa, dia tak boleh hidup seseorang dia. Dia mesti ada dia punya, orang panggil network dia. Jadi sama jugalah 3, 6 dan 9. Nanti satu hari lagi bila saya dah siap, nanti ada satu lagi Omega yang saya akan hebahkan pada anda, juga menjadikan penyempurna. Penyempurna ni memberikan dia satu kekuatan yang cukup padu, integrated, bersepadu. Contoh, dia boleh turunkan kolesterol. Saya dah kata dia boleh naikkan pula immunity. Dia boleh memang Omega 9 ni terkenal dengan anti radangan. Semua konsep 3, 6 dan 9 ni ada kaitan dengan anti radangan. Walaupun Omega 6 adalah pro radangan. Pro maksudnya apa? Dia boleh meningkatkan radangan, tetapi body kita kalau langsung tak ada Omega 6 tak boleh juga.
Contoh, kalau you ada infection, kalau you ada luka dan sebagainya, kan kita katakan jatuh dan sebagainya, kita ada radangan ataupun inflammation. Kalau tidak ada langsung reaksi berinflamasi, bahaya. Contoh, kalau kita ada bacteria infection, langsung tak naik apa-apa pun, tak timbul bisul ke apa, padahal dia dah ada kat dalam tu, dah rosak you punya cells. Jadi yang jadi bisul, yang jadi merah, yang bengkak, yang sakit, yang panas, semua tu, itu memerlukan omega 6. Faham tak faham? Dia amat diperlukan untuk kulit, untuk kesihatan kuku kita, rambut kita, tu omega 6 mainkan peranan. Jadi jangan you sangkakan walaupun omega 6 tu pro-inflammatory, dia menyebabkan inflammation, tapi dia diperlukan. Semua yang Tuhan jadikan tu ada keperluannya, ada dia punya manfaat dia. Jadi omega 9 tambah lagi, dia pun bantu omega 3 untuk menjadikan anti-inflammation. Dia kena tolong kontrol supaya tidak terlalu tinggi pula inflamasi itu. Lepas tu omega 9 terkenal dengan menjaga urat saraf kita, nerve system, dan juga dari segi fokus lah. Jadi mental kita, sampaikan bukan saraf di bahagian luar daripada otak, dalam otak pun dia boleh kontrol juga. Itu yang cun sekali. Dan siapa yang diabetes, berita baik malam ni, omega 9 pun membantu you mententeramkan soal fluctuation ataupun naik turunnya you punya gula tu. Orang yang ada arthritis, tapi malam ni ada sedikit kebaikan. Omega 9 terkenal untuk masalah sterility ataupun orang yang bermasalah kemandulan. Kalau acap kali rajin mencukupi omega 9 dalam badan, bagus. Dia juga bagus untuk kulit, untuk beauty. Tetapi malam ni orang yang lebih suka dengan omega 9 ni sebenarnya dia meningkatkan tenaga. Okey. Seterusnya saya nak bagi tahu, ini berita ni jarang you dengar kat tempat lain. Omega 9 dia ada dia punya orang panggil kelebihan dia meningkatkan mood you. Walaupun ada juga bahan-bahan lain seperti omega 3 pun meningkatkan mood, tapi dia bukan takat meningkatkan mood, dia menyemangatkan you, tetapi dia mengurangkan kemarahan. Wah, yang ni saya nak tekankan lagi sekali. Dia reduce your anger management. Jadi pengurusan marah ni bukan senang tau. Rupa-rupanya ada Tuhan bagi satu rezeki kat omega 9 ni, dia mententeramkan jiwa dan dia mententeramkan aggressiveness. Kan bila orang dia jenis yang panas baran lah katakan, jadi you amalkan omega 9 boleh, right? Lagi satu ada juga memang fatty acid ataupun lemak-lemak monounsaturated fatty acid ni, dia bagus untuk orang panggil weight loss, untuk nak kuruskan badan, untuk menurunkan blood pressure, meningkatkan bakal lemak dia, dan setengah orang tu sampai ada varicose veins, tahu tak? Urat hijau-hijau kat kaki tu, dia boleh menyejukkan keadaan juga. Dan last sekali, memang orang macam saya memang mencari-cari. Radar saya tu sentiasa nak bantu diri saya dulu dan siapa-siapa yang sudi, iaitu berkenaan dengan kanser. Orang yang dah stabil dengan kanser dia, supaya dia tidak ada masalah relapse, ataupun yang belum kena, mempertahankan omega 9 lah menjadi peranan yang penting. Supaya anda faham, bila saya cakap lemak atau fatty acid ni, kita kan makan bahan-bahan berlemak. Anda, sekali lagi saya nak tingkatkan ataupun ingatkan ilmu. Lemak ni dia bagi pada dua, faham tak? Yang kita makan tu, satu dia panggil saturated, okey, tepu, lemak tepu. Satu yang tak tepu, maksudnya unsaturated. Saya bagi contoh yang saturated seperti inilah, butter, fat yang keras-keras lah, selalunya yang berbentuk seperti ghee, lard. Ini bahasa-bahasa untuk orang yang suka benda-benda yang berlemak ni lah kan, daging, ayam, even kelapa, minyak kelapa, okey, pun saturated fatty acid. Tapi ada yang bagus, ada yang baik, ada yang kurang baik. Itu bukan topik kita pada malam ni. Termasuk kelapa sawit pun ada saturated fat 50%. Kelapa sawit tu, faham?
Okey, jadi berbalik kepada bila kita fokus kepada 369 ni, 9 malam ni kita nak cerita, dia terletak di bawah fatty acid, lemak yang tidak terpu. Maksudnya unsaturated fatty acid. Dan selalunya datang daripada tumbuh-tumbuhan. Yang tadi saturated selalunya kebanyakannya hampir semuanya berasaskan daripada binatang ataupun ikan di laut, benda-benda macam itulah, sotong dan sebagainya. That means daging lah. Bila datang daripada tumbuhan, unsaturated, dan dia dibahagi pada dua pula. Satu dipanggil poly unsaturated, satu dipanggil mono unsaturated. Tak apalah, nama tu tak ingat, tak apa. Tapi malam ni punya omega 9 tu datang daripada mono unsaturated, bahagian daripadanya. Okey, dan disebabkan dia tak essential, tidak wajib you ambil daripada luar, you boleh mengharapkan body you melalui pemakanan you, minuman you, dia boleh apa orang panggil mendapat omega 9. Tapi kalau omega 3 dan omega 6, you harus makan daripada makanan daripada luar. So apakah jenis-jenis sumber yang saya nak bagi pada anda pada malam ini? Kalau boleh kopi ya, sebab you perlukan omega 9, walaupun tak banyak tapi diperlukan. Macam trace mineral juga, tak perlu lambat-lambat, tetapi kalau mencukupi dan ditambah pula dengan makanan-makanan yang saya tulis nanti, lebih pada mencukupi. Baik, jadi nombor satu yang paling utama untuk mendapatkan omega 9, ramai orang dah tahu dia datang daripada minyak olive ataupun minyak zaitun. Bersamaan standard, walaupun dia paling tinggi, tetapi ramai juga negara-negara Eropah dia dah ambil apa orang panggil sekarang avocado pula, avocado oil. Sebab avocado oil tu dia ada lagi bahan-bahan yang menarik sehingga kan dia bersaing dengan olive. Tapi kita orang Islam, insya-Allah, okey, olive oil masih lagi top lah. Bahkan dari segi dia punya percentage pun tinggi, sampai 80 lebih persen terdiri daripada orang panggil oleic acid ni. Tahu tak maksudnya? Fatty acid yang berbentuk apa yang dipanggil omega 9. Tapi banyak lagi yang boleh kita campur setiap hari makan, tukar-tukar, selang-seli, avocado oil boleh, lepas tu cashew. Sekarang ni cashew nut punya daripada biji gajus pun dah boleh buat. Dia pun ada sampai 70% lebih dia punya omega 9 tu. So anda kena tahu ada lagi almond kan, pernah dengar. Jadi semua jenis biji-biji rin atau kekacang ni kalau boleh, kecuali kacang tanah, yang lain tu semua boleh. Cuma ada kajian kata sampai sunflower ataupun safflower ni jenis-jenis yang minyak kan dia buat minyak vegetable tu kan. Saya tak berapa galakkan you ambil minyak-minyak yang jenis safflower ataupun sunflower ni atau corn oil semua tu, walaupun ada juga sedikit sebanyak omega 9, tapi tak perlu sebab dia dah diproses, ada proses hidrogenasi dan sebagainya, terlalu banyak proses tak berapa bagus. Kita ambil yang kurang diproses seperti olive oil, avocado, macadamia pun boleh. Pernah dengar kan kacang macadamia. Lepas tu almond, saya dah kata tadi, pekan, dan orang Melayu pernah dengar tak biji sawi. Okey, so semua-semua ni ada omega 9. Okey, so you jangan risau bila you makan ikut D&D diet dengan buah-buahan, dengan salad dia, dengan green leafy vegetable, dengan raw makanan yang kalau boleh lagi mentah lagi bagus ya, kecuali yang perlu kita rebus atau kita celur tu semua, insya-Allah. Okey, you dah ambil biji rin dan banyak lagi yang saya nak cerita tentang apa yang dinamakan, kalau nak pilih terutama sekali minyak olive tu, you kena tahu di luar pasaran sekarang dah banyak orang dah cuba, you tak tahu yang mana yang pure, yang mana tak pure. Bila dia kata pure pun, dia kata refine ke apa, itu pun tidak kualiti yang teratas, tertinggi. Sebab kalau kualiti yang tertinggi dia mesti, dan dia kalau iktiraf betul-betul, dia chop betul-betul, dia kena tulis extra virgin olive oil baru betul. Ataupun paling-paling busuk lah, maksudnya paling kurang lah standardnya, you kena ambil yang virgin. Dan dia mesti tulis kat belakang tu acidity dia berapa, kena bawah pada 0.1
9 ke 0.8 ke dia punya persen tu, dia kena bawah pada tu, tak boleh acidic terlalu tinggi. Kalau atas pada 2.4 ke 2.3 tu maksudnya dah standardnya dah low sangat. Contoh, okey, jadi minyak-minyak lain pun dia ada standardnya untuk kalau nak tengok omega 9. Okey, yang penting ambil campuran-campuran kacang-kacang ni supaya tidak, satu, tak bosan, nombor dua, body you pun boleh bertukar wajah untuk diguna pakai. Omega 9 ni boleh datang daripada pelbagai sumber yang baik-baik lah. Bagus juga, sebab apa, you tidak bergantungan cuma kepada omega 9. Saya dah kata, jangan, kalau saya kata omega 9 tu bagus, cuma omega 9 je tiap-tiap hari. You masih perlukan vitamin D, masih vitamin A, vitamin E, semua tu perlukan, tu tak? Nasib baik dalam 369 ni, kalau you ambil bahan seperti saca enci kan, dia ada 3 sekali. Dia boleh mainkan peranan. Kalau yang tu kurang, yang ni boleh tolong cover. Faham tu? Okey. Yang penting saya malam ni nak tegaskan ialah jangan salah beli. Kadang-kadang tu you tengok botol pun you dah tahu dah, betul tak? Kalau botol tu yang clear atau tak, yang orang panggil telus pula, yang jernih lah, botol tu clear, you tak payah beli. Kalau minyak-minyak seperti olive oil pun, kalau tidak ada yang gelap tu, lingkup. Okey, sebab apa? Dia standard sekarang, kalau kena cahaya je, tak payah matahari pun, cahaya lampu ni pun dia dah rosak dah, sebab dia very sensitive. Itu isu penjagaan minyak-minyak yang jenis macam ni. Okey, so berhati-hati, jangan salah beli. Kalau tidak nanti baik ambil ayak nyok aja. Minyak nyok aja kan. Minyak nyok sekurang-kurangnya dia murah, dan dia tak perlu you nak risau sangat. Terutama sekali kalau you ambil yang virgin coconut oil tu lagi bagus, VCO dan sebagainya. Jadi anda sekalian, jangan dianak tirikan omega 9 ni, boleh tak? Daripada mula malam ni you ambil, biar dia sentiasa ada je dalam badan you, walaupun tak sebanyak mana, tapi cukup. Okey. Kalau nak minum minyak-minyak macam ni, sekurang-kurangnya 2 sudu satu hari. 2 sudu table, sudu makan, cukup untuk satu hari. Lain pada tu, bergantungan pada makanan kita dah ada cukup semua, dapatlah manfaat yang saya cerita sampai dekat 15 tadi. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari pencabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey.